Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke kelas dagangan mingguan kita. Kali ini kita akan mempelajari satu lagi topik iaitu berkenaan dengan kenapa harga forex bergerak dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga tersebut. Okey. Alright. So, macam saya cakap tadi, ada 4 faktor yang mempengaruhi pergerakan harga di dalam pasaran forex. Yang pertama adalah economic event. Sesuatu mata wang boleh jadi naik dan turun disebabkan oleh terbitan data ekonomi yang diterbitkan oleh negara-negara yang terlibat. Dan dalam yang slide yang seterusnya saya akan terangkan ataupun saya akan tunjukkan data-data ekonomi mana yang akan mempengaruhi pergerakan pasaran di dalam pasaran forex, right? Ini adalah contoh bagaimana ataupun senarai-senarai contoh economic data ataupun data ekonomi yang diterbitkan pada setiap hari, yang mana kita boleh nampak dekat dalam contoh yang kita ada dekat dalam skrin saya ini adalah GDP ataupun Gross Domestic Product, Retail Sales, NFP, Unemployment Rate, FOMC, CPI dan sebagainya lah. So kita boleh tengok dekat dalam kalender ini, kita boleh nampak senarai ataupun deretan terbitan data ekonomi datangnya daripada pelbagai negara. Kita boleh tengok dekat sini kita ada currency daripada CAD contohnya, kita ada AUD, kita ada NZD, JPY, GBP, Euro dan sebagainya, USD tak ketinggalan lah. Alright. Ini adalah economic calendar, sama macam yang tadi itu. Economic calendar ni anda semua boleh dapatkan daripada Forex Factory, investing.com dan satu lagi daripada MyFXBook. So boleh gunakan tiga-tiga website ni untuk anda dapatkan economic calendar. Dan mana-mana satu pun tak kisah, mereka adalah sama. So anda boleh lihat kalender apa yang berlaku sepanjang minggu ataupun pada setiap hari, negara mana yang akan terbitkan data ekonomi dan sebagainya, itu anda akan dapatkan daripada kalender ekonomi. Yang ini adalah contoh bagaimana retail sales, terbitan data retail sales untuk Kanada. Kita dapat tengok situ tajuknya adalah Canada retail sales rose 0.9% in November versus 0.4% expected. So lepas tu selalunya dekat bawah ni dia akan bagi summary lah, ringkasan apa yang berlaku pada terbitan data itu. Right. Yang ini adalah untuk GDP pula, GDP untuk New Zealand. So semua ini terbitan-terbitan data yang terbit dalam setiap minggu, yang terbit setiap minggu dari dalam kalender ekonomi dunia. Okey, yang ini adalah paling popular sekali di antara kalangan trader, non-farm payroll ataupun singkatannya NFP. Yang ini datangnya daripada negara Amerika Syarikat. Alright, yang itu faktor yang pertama iaitu terbitan data yang diterbitkan oleh setiap negara. Contohnya kalau USD itu datang daripada Amerika Syarikat lah, yang akan mempengaruhi pergerakan turun dan naik sesuatu ataupun sesebuah mata wang itu. Kemudian kita ada faktor yang kedua iaitu central bank. Central bank policies ataupun kita panggil dia dalam bahasa Melayu adalah polisi kewangan bank pusat juga mempengaruhi kepada pergerakan mata wang. Contohnya yang terbit daripada CNBC ni, yang ini contoh sahaja, saya tunjukkan kepada anda semua bagaimana polisi yang diambil oleh ECB ataupun European Central Bank mempengaruhi pergerakan mata wang euro. Kalau ECB itu untuk blok kesatuan Eropah lah, mana-mana negara Eropah yang menggunakan mata wang euro. Jika sebarang pendekatan ataupun polisi yang dikeluarkan oleh ECB mampu untuk mempengaruhi pergerakan mata wang euro. Ini salah satu contoh lagi iaitu Bank of Canada. Bank of Canada opens door to rate cut on persistent slowdown. So Bank of Canada mengambil pendekatan untuk memotong kadar faedah mereka disebabkan oleh slowdown inflasi. Bila selalunya inflasi turun, mereka akan turunkan juga kadar faedah mereka dan itu sedikit ataupun selalunya memberi kesan yang sangat tinggi kepada mata wang Kanada. Ini bagaimana interest rate mempengaruhi
kelangsungan, kadar langsung tukaran mata wang ataupun kekuatan ataupun kelemahan sesuatu currency. Generally, secara amnya, peningkatan interest rate ataupun peningkatan kadar faedah akan menaikkan nilai sesuatu mata wang. Bila central bank, contohnya macam tadi Bank of Canada, kalau dia naikkan interest rate, maka value ataupun nilai sesuatu mata wang itu akan turut naik. Tapi sebaliknya, kalau interest rate tu dia potong, mana-mana central bank pun, contoh kalau kata bank negara potong kadar faedah mereka, maka ringgit Malaysia punya nilai pun akan jatuh. Ini bagaimana interest rate itu mempengaruhi kadar tukaran mata wang asing ataupun kenaikan dan penurunan sesebuah mata wang itu. Right? Dan interest rate ni datangnya daripada bank pusat. So ini satu lagi kata apa, petikan berita daripada CNBC. US dollar dips as traders brace for more Fed rate cuts. Bila Federal Reserve dia buat perancangan untuk potong lebih banyak kadar faedah, maka USD pun turut akan tenggelam, jatuh, dan dia mula melemah disebabkan oleh Fed akan memotong kadar faedah mereka. Kemudian ini satu lagi petikan berita daripada Wall Street Journal. Bank of Canada cuts key rate by half percentage point. Half percentage point ni 50 mata asas ataupun 50 point. Dan ini sekaligus apa yang akan jadi bila Bank of Canada potong kadar faedah je, Canadian dollar pun akan jatuh. Itu bagaimana interest rate bermain secara kadar terus, secara langsung dengan turun naiknya mata wang sesebuah negara. So untuk kes yang ini, untuk berita yang ini, Bank of Canada, jadi yang impaknya kepada mata wang Canadian dollar lah. So itu bagaimana polisi ataupun dasar kewangan bank pusat. Contohnya kalau kat Malaysia, Bank Negara Malaysia, kalau dia naikkan kadar faedah, dia akan meningkatkan nilai mata wang ringgit. Tapi kalau bank negara potong kadar faedah, dia akan menurunkan nilai mata wang ringgit itu. Dan itu terpakai untuk semua negara dan semua bank pusat di seluruh dunia. Nombor 3 adalah geopolitical event. Perkara-perkara ataupun kejadian-kejadian yang berlaku antara negara ataupun di dalam negara yang akan memberi impak kepada pergerakan harga pasaran. Saya bagi contoh. US-China investment flows fall to 5-year low amid escalating trade war. Kita tahu sejak daripada 2019, negara China dan US bukan bertelagah, mereka ada satu dispute ataupun orang kata apa saya boleh kata ialah dia ketidaksefahaman berkenaan dengan trade war. US naikkan duty, China pun naikkan duty. Maka ketegangan antara dua buah negara ini akan memberi satu impak yang tinggi kepada mata wang kedua-dua buah negara. Apabila US pun tak mau mengalah, China pun tak nak mengalah, jadi dia akan memberi risiko kepada kedua-dua mata wang tersebut. So ini salah satu contoh lagi, mata wang pasangan mata wang USD Japanese Yen jatuh 370 pip after selepas Amerika Syarikat mengenakan tarif sebanyak 300 bilion kepada China. Kita tahu apabila US mengenakan tarif ke atas China, maka barangan-barangan China mungkin tidak akan dapat masuk lagi ke dalam US. Jadi sektor ekonomi US akan mula menguncup dan itu akan memberi risiko kepada mata wang USD. Dan akibatnya USD Japanese Yen jatuh sebanyak 370 pip. Itu antara salah satu contoh bagaimana ketegangan geopolitikal itu memberi kesan kepada sesebuah mata wang. Kemudian kita ada natural calamities ataupun disasters, natural conditions which are affecting the market. Contohnya kita ada pada tahun 2018 di mana banjir besar ataupun gempa bumi telah banjir besar telah melanda China dan kemudian gempa bumi telah tak silap saya bukan, banjir besar telah menyerang, bukan menyerang telah melanda
Jepun, dan itu telah menjadikan safe haven ataupun Japanese yen mendapat permintaan. Dia kalau bab cerita bab Japanese yen ni dia lain sikit. Kalau sebuah negara itu dilanda musibah, selalunya mata wang itu akan jatuh, tetapi untuk yen, bila musibah ataupun sesuatu kejadian alam semula jadi melanda, macam banjir besar melanda ke Jepun, mata wang yen pula yang mendapat permintaan. Dia sedikit lain mata wang Japanese yen ni sebab dia dikategorikan sebagai safe haven atau pemilikan yang selamat. Dan kita ada juga beberapa contoh yang baru-baru ni apa yang melanda seluruh dunia, pandemik COVID-19. Apabila berlaku pandemik COVID-19, kita dapat lihat beberapa mata wang di dunia jatuh. Chinese yuan jatuh, USD jatuh, ringgit jangan ceritalah jatuh. Sebab ekonomi event tak boleh nak bergerak. Sektor ekonomi tidak dibuka, jadi dia akan memberi kesan yang sangat besar kepada sesebuah negara, terutamanya mata wang negara tersebut. Yang ini adalah contoh bagaimana coronavirus outbreak diisytiharkan oleh WHO sebagai global pandemic, dan itu telah memberi kesan kepada ekonomi pada seluruh dunia secara generalnya. Kita lihat bagaimana AUD USD orang kata apa, mendapat kesan daripada COVID-19. Dia AUD USD jatuh sebanyak 1000 pips dalam 8 hari selepas sahaja WHO mengumumkan COVID-19 itu sebagai satu pandemik. Kenapa AUD USD ni jatuh? Kita kena tahu, bukan disebabkan coronavirus itu serang teruk sangat Australia, bukan. Dia serang China, tapi kenapa AUD yang jatuh? China adalah rakan dagang terbesar negara Australia. Jadi apabila sektor ekonomi China itu ditutup disebabkan oleh serangan COVID-19, maka Australia tidak akan dapat mengeksport barangan mentah mereka seperti keluli, bahan logam, biji timah dan sebagainya untuk kegunaan industri di China. Jadi apabila sektor ekonomi itu tutup, ekspor diorang pun menguncup, jadi itu telah memberi kesan kepada Australian dollar secara langsung. Sebab itu untuk negara China, terbitan daripada negara China, apa-apa sahaja terbitan yang data yang berimpak tinggi daripada China akan memberi kesan secara langsung kepada Australian dollar. Sama juga dengan COVID-19, apabila COVID-19 telah menyerang negara China dan China menutup sektor ekonomi dan sempadan mereka, itu telah memberi kesan kepada Australian dollar secara langsung. Nombor 4 adalah market transaction ataupun transaksi pasaran. Apa yang saya maksudkan dengan transaksi pasaran? Currency ataupun mata wang akan naik apabila permintaan itu melebihi daripada demand melebihi daripada supply. Okey, apa saya maksudkan dengan sini? Pergerakan harga mata wang ini sama je dengan mana-mana harga barang dekat luar sana. Kita ambil contoh, sewaktu tempoh perayaan, kita dapat lihat harga-harga barang mentah naik, terutamanya macam ayam, daging. Kenapa harga-harga barangan ini boleh naik? Ianya disebabkan oleh permintaan yang tinggi tetapi supply-nya itu kurang. Dari segi teori ekonominya memang begitu. Apabila demand itu lebih tinggi daripada supply, apabila permintaan itu lebih tinggi daripada bekalan, maka harga sesuatu barang itu akan naik. Sama juga dengan mata wang, apabila demand ataupun permintaan terhadap sesuatu mata wang itu lebih tinggi daripada apa yang ada di dalam pasaran, maka harga sebuah currency itu akan naik. So, sebaliknya, mata wang itu akan jatuh apabila permintaan itu lebih kurang ataupun lebih sedikit daripada bekalan. So kalau kita dapat tengok, kalau macam sewaktu COVID-19,
permintaan terhadap barang-barang retail, bukan retail, barangan-barangan pakaian ataupun barangan-barangan bukan keperluan asas tidak mendapat permintaan oleh pembeli sebabkan kita tak boleh nak keluar membeli belah dan sebagainya, maka kita dapat lihat beberapa outlet ataupun kedai-kedai di pasaraya telah menurunkan harga barangan mereka disebabkan oleh supply ataupun bekalan mereka, barangan mereka itu banyak tapi permintaan untuk membeli itu tak ada dan harga itu akan jatuh disebabkan oleh perkara itu. Sama juga dalam currency, kalau permintaan tu tak ada, tak ada siapa nak beli mata wang itu ataupun nilai mata wang itu akan jatuh disebabkan oleh kurangnya permintaan. Okey. So, dalam transaksi yang sebegini, kita boleh relatekan kepada bagaimana syarikat-syarikat yang mengeksport barangan keluar ataupun mengimport barangan keluar. Contohnya bila kita tak ada import barangan daripada US contoh, kita tak akan tukar mata wang kita daripada ringgit ke US. Jadi kita tak akan membeli USD untuk beli barang di Amerika Syarikat. Jadi apabila kurangnya permintaan untuk membeli barangan di US menggunakan USD, maka USD itu sendiri akan mendapat permintaan yang kurang. Jadi USD akan jatuh apabila tiada transaksi yang berlaku di dalam mata wang USD. Sama juga dengan ringgit. Kalau tak ada siapa-siapa yang berbelanja dalam ringgit ataupun tiada pelabur yang datang melabur untuk membeli ringgit, maka mata wang kita pun akan turut jatuh. Begitulah bagaimana correlation ataupun hubung kaitnya di antara demand dan supply ataupun permintaan dan bekalan yang akan mempengaruhi turun dan naiknya sesebuah mata wang. Okey, itu sahaja yang saya ada untuk kali ini. Saya buka ruang untuk anda bertanyakan soalan dalam masa 1 minit. Kalau ada. Ada apa-apa soalan? Ke ada yang nak saya ulang? Ada apa-apa soalan? Mungkin ada yang lewat masuk, saya recap secara cepat apa yang saya sebut sejak daripada awal. Okey. Basically, secara asasnya saya ada sebut 4 perkara yang akan mempengaruhi pergerakan mata wang satu dunia. Yang pertama, kita ada economic event, di mana anda semua boleh lihat apa ekonomi event ataupun data ekonomi yang terbit daripada seluruh dunia melalui kalender. Kalender tu korang boleh dapatkan daripada Forex Factory, investing.com dan juga MyFXBook. Dan ketiga-tiga portal atau website ni anda boleh dapatkan kalender ekonomi daripada situ untuk lihat apa terbitan data yang akan terbit daripada mana-mana negara. Kalau USD tu dia terbit dekat US lah. Kalau Euro tu datangnya daripada negara-negara di dalam Kesatuan Eropah. So, kesemua terbitan-terbitan data ini akan mempengaruhi pergerakan harga di dalam pasaran forex. Macam saya bagi contoh tadi, ada retail sales, kita ada gross domestic product, kita ada non-farm payroll. Okey, yang kedua adalah dasar keuangan central bank ataupun dasar keuangan bank pusat. Bagaimana bank pusat boleh mempengaruhi turun dan naiknya sesebuah mata wang itu. Bagaimana? Bila central bank itu naikkan kadar faedah, maka nilai sesebuah currency itu akan naik. Contohnya kalau bank negara naikkan kadar faedah, kita akan dapat lihat ringgit mula menguat. Sebaliknya, kalau interest rate itu dia potong, maka kita akan dapat lihat mata wang itu akan jatuh. So ini ada tajuk berita yang saya tunjukkan tadi, apabila bagaimana US dollar tu jatuh selepas traders menjangkakan yang Federal Reserve ataupun bank pusat untuk negara Amerika Syarikat akan memotong kadar faedah mereka. Yang ini adalah contoh bagaimana Bank of Canada memotong kadar faedah mereka juga, dan kita boleh lihat bagaimana Canadian dollar turut jatuh apabila Bank of Canada
memotong kadar faedah mereka. Yang nombor 3, geopolitical event. Kita boleh tengok kat situ bagaimana trade war antara US dengan China mempengaruhi kejatuhan USD. Apabila USD mengenakan tarif sebanyak 300 bilion terhadap China, kita dapat lihat USD Japanese Yen jatuh sejurus sahaja selepas US mengenakan tarif tambahan terhadap negara China. Dan kemudian kita tahu bagaimana COVID-19 yang diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO telah memberi kesan kepada AUD USD ataupun mata wang AUD secara khususnya. Kita tahu negara China adalah rakan dagang terbesar negara Australia. Jadi apabila negara China itu menutup sektor ekonomi mereka dan menutup sempadan mereka, jadi kita dapat lihat bagaimana negara-negara yang berhubung kait secara rapat dengan sektor ekonomi China ini akan mendapat tempias ataupun kesan secara langsung daripada pandemik COVID-19. Kemudian nombor 4 yang terakhir sekali saya bagi tahu tadi bagaimana supply dan demand itu mempengaruhi pergerakan harga. Apabila demand itu lebih banyak daripada supply ataupun permintaan terhadap sesebuah mata wang itu lebih tinggi daripada apa nilainya yang ada pada sekarang ini, maka mata wang itu ataupun nilai mata wang itu akan naik. So kita dapat kat situ bagaimana demand yang lebih banyak daripada supply akan meningkatkan nilai sesebuah mata wang itu. Saya bagi contoh tadi bagaimana harga ayam dan daging melonjak tinggi apabila menghampiri waktu-waktu perayaan disebabkan oleh bekalan yang kurang tetapi permintaan ramai. Ramai orang membeli ayam dan daging tetapi bekalan dalam pasaran tak cukup. Itu telah menyebabkan atau itu boleh menyebabkan kenaikan harga barang. Right. So sama juga sebaliknya kalau mata wang itu kalau demand itu kurang daripada bekalan, jadi sesebuah mata wang itu akan jatuh. Saya bagi contoh juga bagaimana outlet-outlet di pasar raya yang tidak dapat menjual barangan mereka banyak stok dekat barangan tapi tak dapat jual kepada pengguna. Akhirnya mereka terpaksa turunkan harga untuk pastikan mereka dapat jual barang-barangan itu disebabkan oleh kekurangan permintaan daripada pengguna. Dan itu kalau dalam mata wang dia akan menjadikan mata wang itu jatuh disebabkan oleh tiada siapa yang nak membeli mata wang itu. Nilai itu mungkin dah terlalu tinggi, tiada siapa yang nak membeli, akhirnya dia akan jatuh supaya orang akan dapat membeli mata wang itu dengan lebih murah, dengan harga yang lebih murah. Alright. So, itu sahaja. Saya dah recap secara pantas. Kalau ada persoalan lagi boleh tanya. Kalau tak ada, saya bagi dalam masa 10 saat. Siapa angkat tangan dulu, saya jawab. Okey, saya anggap tiada soalan daripada anda semua. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya pada kali ini. Jangan lupa temu janji kita untuk kelas dagangan mingguan yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Market mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.